Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Teacher Sally dalam kimia bersama dengan Teacher Sally. Okey, so kita akan sambung semula pembelajaran kita untuk bahagian yang ketiga ini. Kita masih berada dalam tajuk sebatian karbon dan kita dah tengok beberapa siri homolog dan bagaimana untuk kita menamakan setiap siri homolog, start daripada alkana, alkina, alkuna, alkohol dan asid karboksilik. Okey, dan awak pun telah diperkenalkan dengan dia punya formula ARM. Okey, so teacher harap setakat ni semua orang dah boleh ingat dia punya formula ARM tersebut. Okey, so hari ni kita akan tengok siri homolog yang seterusnya, iaitu ester. Okey, so ester ni dalam banyak-banyak siri homolog dia yang paling special sekali. So apa kegunaan ester sebenarnya ni? Sebenarnya ester ni ada banyak kegunaan, terutamanya dari segi kita nak buat artificial bau. Nak buat bau strawberry ke, nak buat bau oren, nak buat bau apa-apalah. Okey, bau yang artificial, kita boleh gunakan ester. Okey, sebenarnya banyak lagi lah kegunaan ester dari segi perisa. Contoh macam peminum air kotak yang tulis contohlah perisa laici. Dia tak guna air laici yang pure punya. Okay, kalau air laici yang pure punya harga dia akan lebih mahal. Macam air kotak ni harga yang RM1 lebih ni, sebenarnya dia tak gunakan laici yang sebenar. Dia gunakan perasa ataupun perisa tiruan, yang mana kita terbitkan dia daripada ester. Okey, kalau awak Google ada jadual ester, awak nak buat perisa apa pun boleh asalkan kita tahu apa gabungan dia. Okey, tu pengenalan awal berkenaan dengan ester. Okey, kemudian kita tengok ester adalah bukan sejenis hidrokarbon. Okey, di awal pembelajaran sebelum ni kita dah tengok dah apa dia hidrokarbon. Hidrokarbon hanya melibatkan sebatian yang mengandungi karbon ataupun hidrogen sahaja. So disebabkan ester dalam sebatian dia ni ada unsur oksigen, so dia bukan lagi hidrokarbon. Okey, kemudian kita tengok pula dari segi dia punya kumpulan berfungsi. Okey, kumpulan berfungsi. Okey, kumpulan berfungsi, okey, kita panggil sebagai karboksilat. Okey, kalau untuk alkohol hari tu karboksil. Okey, kalau untuk alkohol hidroksil. Untuk ester kita panggil karboksilat, dan kalau awak tengok dalam struktur ester nanti dia mesti ada bahagian ni. Bahagian kumpulan berfungsi yang dia panggil sebagai karboksilat. Okey, untuk formula ARM nanti kita tengok. Okey, formula ARM dia diterbitkan. So kalau kita nak buat 5 unsur yang pertama untuk ester tak boleh, sebab ester ni dia diterbitkan sebab dia depends kepada asid karboksilik dan alkohol apa yang kita gunakan, maka kita akan dapat ester tu. Okey, so dia diterbitkan daripada alkohol dan asid karboksilik. So sebenarnya untuk mendapatkan ester ni dia perlukan proses pengesteran. Okey, proses pengesteran ni untuk menghasilkan ester, di mana kita ada satu asid karboksilik. So maksudnya any kind of asid karboksilik lah. Okey, kita tindak balaskan dengan alkohol. Okey, dan kita akan dapat ester dan juga air. Okey, ester dan juga air. Okey, kalau awak masih ingat, okey, formula ARM untuk asid karboksilik apa? Okey, formula ARM untuk asid karboksilik adalah CnH2n plus 1, okey, COOH. So COOH ni adalah dia punya kumpulan berfungsi lah. Okey, karboksil dia. Okey, untuk alkohol formula hampir sama, CnH2n plus 1 OH. So apa ester yang akan terhasil? Tadi formula ester dia akan jadi panjang, sekejap teacher akan tulis kat bawah. Okey, semasa proses pengesteran, kita pilih color merah lah. Okey, bahagian OH daripada asid karboksilik akan diputuskan. Dan bahagian H daripada alkohol akan diputuskan. So bila dua ni bergabung, sebab tu kita dapat air, H2O tu. Okey, so bahagian yang terputus tu kita sambung. Okey, bahagian yang terputus tu kita sambung. Sebab tu formula ARM dia akan jadi, okey, so kita tulis. Ini formula ARM lah, formula ARM untuk ester. Okey, supaya teacher cerita ni supaya hampa jelas kenapa formula ARM dia begitu. Okey, so kita tulis bahagian yang tinggal tu sebab OH ni dah dikeluarkan. H ni pun dikeluarkan selepas proses pengesteran, maka kita dapat air dekat sini. Okey, so formula ARM dia akan jadi CnH2n
plus 1 CO. Okey. Teacher tak tulis dah OH belakang ni sebab dia dah dikeluarkan. Okey, untuk bahagian alkohol ni kita kena start daripada belakang. Okey, kita kena tulis daripada belakang. So maksudnya kita kena tulis O dulu. Okey, O ni kena tulis dulu. Lepas tu CnH2n plus 1. Okey. Sekejap lagi hampa kalau refer buku teacher awak tak sama pun dalam buku guna M, dalam teacher tunjuk ni guna N. So instead of using these 2N, sebab untuk karboksilik dia boleh N dia boleh bermula daripada kosong. Okey. Untuk karboksilik N dia boleh bermula daripada kosong dan seterusnya. Tapi untuk alkohol dia N dia kena start dengan N sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Okay, so untuk membezakan, that's why dalam buku dia guna CmH2n plus 1. Okay, CO. Teacher tulis yang ni dulu. Okay, kemudian O CnH2n plus 1. Ni formula AM yang awak boleh nampak dalam buku lah. Okay. Perlu ke teacher nak ingat formula AM ni panjangnya? Jawapan teacher, kalau tanya teacher kata tak perlu. As long as kita dapat detect apa alkohol dia, kita dapat detect apa dia punya asid karboksilik, kita boleh namakan dia dan kita juga boleh lukis dia punya struktur. Okay, so boleh faham lah macam mana boleh dapat formula AM yang sebegini. Okay, now kita akan tengok bagaimana kita nak menamakan sesuatu ester dan bagaimana kita nak lukis struktur sesuatu ester. Jom kita tengok. Jom. Okay, masih bersama dengan teacher ke? Jom kita tengok macam mana kita nak menamakan sesuatu ester based on asid karboksilik dan alkohol yang kita gunakan. Okay, sekarang kita mula yang paling simple sekali. Okay, kita mulakan dengan yang paling simple. Okay, maksudnya kita guna di mana karbon dia sama dengan 1 lah dulu. Okay, kita gunakan karbon dia sama dengan 1 dulu. Sebab teacher betul sikit. Okay, katakan kat sini teacher gunakan, kalau karbon 1 mat kan. Okay, let's say teacher gunakan asid metanoik. Right, metanoik. Okay. Metanoik. Saya lah hijau pula dah. Metanoik. Okay, ingat lah. Belakang untuk asid karboksilik, akhiran dia mesti kena oik. Okay. Katakan kita gabungkan dia dengan metanol. Okay. So, apa nama ester yang kita akan dapat? Alright. So, untuk ester, okay, nama akhiran dia mesti kena tukar OAT. Bukan oat nah, OAT. OAT. Okay. So, bila kita nak namakan ester, kita kena, nama dia kena berdasarkan nama alkohol dahulu. Okay. Berdasarkan nama alkohol dahulu. So, sekarang nama alkohol kita ialah metanol. Okay. So, bila kita nak masukkan kepada nama ester, dia akan jadi metil. So, metil ni berdasarkan nama alkohol. Okay, nama asid karboksilik kita apa? Asid metanoik kan? So, bila kita nak tukar jadi nama ester, akhiran dia mesti OAT. So, dia akan jadi metil metanoat. Macam tu. Boleh ke? Metil metanoat. Okay, metil metanoat. Teacher, structure dia nak lukis macam mana pula teacher? Okay, set kita tengok. Okay, so kita ambil dulu nama umum dia. Bila kita nak tulis dia punya persamaan kimia ataupun kita nak lukis structure dia, kita based on dia punya nama lah. Okay, sekarang teacher ulang sekali lagi macam mana kita nak menamakan kita punya ester is, kita kenal pasti dulu apa alkohol dia, apa asid karboksilik dia. Okay, so bila kita nak namakan ester, nama yang di depan ni mesti kena rujuk kepada alkohol yang kita gunakan. Okey. So kalau kita guna metanol, nama dia akan jadi metil. Kalau kita guna etanol, nama dia akan jadi etil. Kalau guna propanol, nama dia akan jadi propil. Okey, tukar belakang saja. Okey, buang anol tu gantikan dengan il. Okey. Yang nama yang kedua ni, okey, nama yang kedua
Nama yang kedua, yang belakang ni, dia ada dua suku kata untuk ester ni. Okey, nama yang kedua adalah based on asid etanoik yang kita gunakan. Okey, disebabkan untuk contoh ini teacher gunakan asid metanoik, makanya nama dia akan jadi metanoate. So dia punya nama ester adalah metil metanoate. Boleh-boleh? Okey, now kita nak tengok macam mana dia punya structure. Okey, so untuk asid metanoik, untuk asid metanoik, dia punya formula apa? Dia punya formula kimia dia, formula sebatian. So asid metanoik C sama dengan 1 bermaksud N sama dengan 0 lah. So kita akan dapat kita pakai pen warna. Okey, H C O O H. Boleh check balik lah. Okey, karboksilik. Okey, untuk asid pula dah. Untuk alkohol metanol, dia punya formula adalah C1 kan. C1 bermaksud CH3OH. Okey, CH3OH. Ini kita tulis dulu dia punya persamaan. Let's say kita buat dia punya persamaan. Asid karboksilik tambah dengan alkohol. So kita tahu dia punya hasil ialah, kita tulis dulu tadi di awal penerangan teacher, kita sudah bagi tahu dah. Ester dia punya hasil proses pengesteran yang ni tadi. Okey, proses pengesteran asid karboksilik tambah dengan alkohol, hasil dia ialah ester dan juga air. So yang kita akan tulis formula air, kita tulis air dulu. Tulis belakang ni. Plus air. Okey, so now macam mana kita nak tulis formula sebatian bagi ester? That's why teacher kata formula untuk ester tak perlu ingat pun. Okey, so tadi kita tengok di awal penerangan teacher kata kalau kat bahagian asid karboksilik ni, bahagian OH ni yang akan terputus. Okey, untuk alkohol bahagian yang terputus ialah this one, H. Okey, so formula dia akan jadi apa? So OH dengan H ni kita tulis dah air kat sini. Allah, teacher tulis air buat apa? Baik tulis sini. Okey, sorry, kita pakai dia punya formula H2O. Okey, so OH ni, H ni terputus jadi H2O. So yang tinggal tu kita tulis. Teacher pakai pen warna hijau, bagi nampak sikit. Okey, so bahagian untuk asid karboksilik yang tinggal ialah HCO. Yang tu yang tinggal. Okey, untuk bahagian alkohol, untuk bahagian alkohol, ini kan dia ada CH3O kan. Tulis O dulu. O CH3. Boleh-boleh? Okey, teacher buat color yang berlainan so that hampa nampak kat mana bahagian asid karboksilik, kat mana bahagian alkohol. So bahagian asid karboksilik yang hijau, yang purple ni adalah bahagian alkohol. Okey, sekarang kita nak tulis dia punya structure. Okey, kita nak lukis dia punya structure pun teacher guna warna yang sama lah. Okey, so kalau kita nak lukis dia punya structure, structure untuk asid karboksilik dengan alkohol teacher tak lukis dah sebab kita dah tengok dah sebelum ni. Hari ni kita nak fokus kepada dia punya ester. Okey, so dia mula macam ni. H, H terikat dengan C, double bond O. Okey, tengok betul-betul. H, C, double bond O. Okey, ingat dah di awal pembelajaran kita dalam bahagian 1 hari tu kita dah bincang C boleh bentuk berapa ikatan, O boleh bentuk berapa ikatan, H boleh bentuk berapa ikatan. So applied sampai sekarang. Okey, sekarang kita dah lukis bahagian asid karboksilik. Sekarang kita nak lukis bahagian untuk alkohol. Okey, so untuk alkohol C ni double bond O bergabung kat sini. C H3. Begitu. Nampak? Okey, yang ni bahagian asid karboksilik yang ada double bond tu, bahagian asid karboksilik. Bahagian yang tak ada double bond ni adalah untuk alkohol. So tengok tally tak? Okey, so C ni ada 4 ikatan kan, kiri kanan 1 2 atas 2. Okey, O memang boleh bentuk 2 ikatan, H 1 ikatan. Okey, ngam. O ni kiri kanan dia dah okey, 2 ikatan cukup. C ni 1 2 3 4 cukup ikatan. H ni semua masing-masing 1 ikatan. So inilah struktur bagi metil
metanoate. Okey, boleh nak? Struktur bagi metil metanoate. So, awak kena mahir untuk bila orang bagi nama, awak kena tahu lukis. Orang bagi struktur, awak tahu bagi nama. Dia kena pandai tengok yang mana satu. Okey, kadang-kadang rajah ni dia lukis terbalik pun ada. Dia lukis terbalik pun ada. Dia lukis bahagian alkohol di depan, karboksilik di belakang. So, tak payah confuse. Yang mana ada double bond tu adalah bahagian asid karboksilik. Penamaan mesti kena ikut susunan, mesti kena sebut yang alkohol dahulu, baru bahagian ester. Mari kita cuba satu lagi contoh. Okay, satu lagi contoh. Okay, let's say sekarang teacher nak gunakan asid yang sama. Okay, still the same. Teacher nak guna asid metanoic juga. Okay, but now I want to use alkohol dia ialah propanol. Okay, propanol. Okay, so ni teacher tak tulis dah lah persamaan ni. Okay, teacher tulis persamaan ni nak menerangkan bagaimana terbentuknya ester tu. Semua tindak balas pengesteran sama saja. Dia punya persamaan kimia semua sama sahaja. Macam ni je, simple. Okey. Tengok kena pasti apa dia punya alkohol, apa dia punya karboksilik, kemudian buang OH pada karboksilik, buang H pada alkohol dan kita join. Okey, join dapat kita punya ester dan juga air. Tak payah seimbang lah, dia memang akan sama dah kiri kanan dia tu. Okey. So katakan kita gunakan dua bahan ini, asid metanoic dan propanol. So kita punya nama ester apa? Nama ester akan jadi apa? Ingat balik, bila kita nak menamakan ester, kita kena sebut bahagian alkohol dahulu. So, alkohol yang kita gunakan ialah propanol. So, nama depan dia ialah propil. Okey, tukar anol kat belakang ni ganti dengan il. Okey, dan bahagian belakang dia bergantung kepada asid karboksilik yang kita gunakan. So, sekarang kita gunakan asid metanoic. So, bila dia dah jadi ester, kita hanya ambil nama belakang dia ni saja, metanoate. Ni, oat tu menunjukkan dia sejenis ester. Boleh-boleh. So, nama dah ada. Sekarang kita cuba nak lukis. Okey, nak lukis. So, bila kita nak lukis, of course, kita kena tahu dulu formula sebatian dia, baru kita boleh lukis. Kalau kita tak tahu formula sebatian, kita tak boleh nak lukis. Sebab lagi kita punya bilangan karbon dengan hidrogen dia akan tak tally. Okey, so untuk asid metanoic samalah macam yang atas tadi ni. Okey, teacher tulis balik HCOOH. Okey, propanol ni macam mana pula? Dia prop. Okey, kalau tak tahu prop tu berapa karbon, refer balik jadual tu. Kalau yang dah master, dia akan tahu prop tu maksudnya 3 karbon. Okey, 3 karbon masuk dalam formula alkohol. Okey, CN, C3, H2N plus 1, so H7OH. Ini dia. Allah. Okey, ini dia kita punya formula sebatian bagi asid karboksilik dan juga propanol. So, bila kita nak lukis, kita kena tahu bahagian mana yang akan terputus. Okey, bahagian terputus adalah bahagian OH daripada asid karboksilik dan bahagian H daripada alkohol. So, yang tinggal, nanti saya tulis kat bawah ni. So, yang tinggal adalah HCO untuk karboksilik. Okey, untuk ester apa yang tinggal? Untuk ester pula. Untuk alkohol apa yang tinggal? Okey, jangan lupa kena tulis dari belakang. Tulis O dulu. O kena tulis dulu. O. Lepas tu baru sambung balik. C3H7. Begitu. Okey, so ini formula sebatian untuk ester propil metanoate. So, dah ada formula sebatian, baru kita boleh lukis dia punya structure. Okey, mari kita lukis structure dia. Okey, siapa yang dah faham tu boleh cuba-cuba lukis sama-sama dengan teacher. Okey, so kita lukis bahagian karboksilik dulu. Okey, yang HCO ni lukis dulu. So, H C double bond O. Bahagian asid metanoic tadi. Kira yang dah jadi metanoate tu. Okey, sekarang kita nak tulis ataupun kita nak sambung struktur bagi alkohol ni. Kita dah tulis dah. Okey, ni kita nak tulis. Kita nak tulis untuk alkohol pula. So, C dalam persamaan ni, C double bond O. Sini O sekali lagi. CO dah tulis, CO. Okey. Kemudian bersambung dengan 3C. 1, 2, 3. Alright. Okey. Kemudian bahagian C yang tak cukup ikatan tu macam biasa kita
Bubuh ikatan. Jangan duk pergi bubuh dekat O ni lah. Sebab O ni dia dah cukup dah. Ikatan dia dua. Kiri dan kanan dia dah cukup dah. Okay. C yang tak cukup. Okay. So kalau kita check. Okay. Semua C. Every single C here already got 4 bonds. Okay. 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So yang bahagian dah lengkap ikatan. Kita masukkan dia punya H. H. Okay, then awak boleh check whether awak punya structure tally ke tak dengan awak punya formula sebatian. Okay, tadi yang HCO ni kita dah check dah, okay dah. Okay, sebelah sini ada O. Okay, O dah tulis dah. C3, C1, 2, 3, H ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So inilah structure bagi propyl methanol. Boleh-boleh? Okay, so teacher harap penerangan teacher hari ini boleh membantu awak untuk menulis nama dan juga struktur bagi ester-ester yang kita akan terbitkan. Alright, so sebagai latihan, teacher akan maklumkan di dalam grup Telegram. So sebarang bahagian yang kurang jelas, awak boleh tanya dalam grup, okay? So ingat dah, awak boleh baca lah, awak boleh cari sendiri apa kegunaan ester. Kalau awak tengok dalam buku teks awak ni, okay, buku teks awak ni sangat-sangat berinfo macam-macam. Okay, nak buat bau buah-buahan, nak buat perisa buah-buahan tu semua adalah ester. Kalau yang artificial punya lah, yang berada dalam industri. Okay, so kalau kita berkesempatan lepas ni berjumpa, kita boleh buat ester sendiri. Awak nak bau apa? Bau nenas, bau mangga, bau oren, semua boleh. Asalkan kita gabungkan asid karboksilik dan alkohol yang betul, kita boleh dapat bau yang kita nak. Okay, so sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi next session bersama dengan Teacher Sally. Okay, bye. Assalamualaikum.